Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pagi ni, tazkirah pagi ni, kita akan membicarakan tentang tarawih ya, tarawih dan qiyamul lail. Tarawih adalah salah satu daripada amalan qiyamul lail. Okey. Di bulan puasa ya, kelebihan tarawih ya di bulan puasa ialah dianggap sebagai qiyamul lail. Jadi sebelum kita pergi ke qiyamul lail, kita akan bincangkan dulu apakah maksud tarawih. Okey. Tarawih asalnya ialah duduk untuk istirahat setelah mengerjakan sembahyang 4 rakaat. Erti tarawih ialah duduk bersenang-senang atau beristirahat. Juga bererti solat dengan rasa senang dan kelapangan hati selepas solat fardu isyak. Ya, jadi tak boleh solat tarawih sebelum waktu isyak. Kena solat isyak dulu, barulah solat tarawih. Ya. Misal kata kalau kamu masuk lambat ya, pergi lambat ke masjid dan tiba-tiba pada masa itu imam telah pun mengerjakan solat tarawih. Jadi kamu tak boleh terus solat tarawih. Kamu kena solat isyak dulu. Selepas itu barulah kamu boleh mengikut imam untuk mendirikan solat tarawih. Okey. Biasanya jemaah ni duduk berehat-rehat setelah 4 rakaat mengerjakan solat tarawih. Jadi dalam 4 rakaat tu imam akan berhenti, dia akan membaca zikir ataupun doa sebelum disambung semula dengan 4 rakaat lagi ataupun sehingga cukup kepada 20. Jadi kalau makmum nak keluar daripada jemaah ya, daripada solat itu, maknanya 8 rakaat dah boleh keluar ya. Jadi kelebihan solat tarawih ini ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, saya telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bulan Ramadan. Okey. Sesiapa yang mendirikan solat tarawih dalam bulan itu, yakni bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, maka ia akan diampunkan segala dosa yang dilakukannya. Okey. Ini kelebihan solat tarawih dalam bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan sahaja ada tarawih. Lain-lain bulan tak ada. Okey. Jadi dan juga okey, bacaan untuk untuk solat tarawih ya. Untuk solat tarawih, bacaannya kalau kita tak nak mendirikan solat tarawih di rumah, kita boleh baca surah yang agak panjang ataupun surah yang pendek. Tapi surah itu daripada daripada ke belakang sampai turun ke Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas ya. Okey. Jadi ketika kita mendirikan solat tarawih, terutama bila solat tarawih di rumah, kita kena jaga tamaninah ya, tamaninah dan juga rukun-rukunnya. Okay. Jadi amalan ini sangatlah difardukan. Jadi salah satu kelebihan bulan Ramadan ialah solat tarawih. Jadi ada juga yang mengatakan solat tarawih itu termasuk dalam qiyamul lail. Okey, sebelum tu apa dia qiyamul lail? Qiyamul lail ini ialah bangun malam ya, bangun dini hari, malam hari untuk mendirikan solat sunat. Okey, sama ada solat sunat tahajud, solat sunat taubat ataupun solat sunat hajat. Jadi itu kalau bulan-bulan biasa, tapi untuk bulan Ramadan ni istimewanya kalau kita tak perlu nak bangun malam, kita kena tidur. Kalau qiyamul lail yang biasa, bulan-bulan biasa,
kamu kena tidur dulu, lepas tu bangun. Sama ada bangun pukul 1 ke 2, 3, 4, 5 sebelum subuh ya. Kamu kena tidur dulu. Tidur dulu sekejap lepas tu bangun. Tapi untuk bulan Ramadan ini, specialnya ialah tak perlu tidur sekejap. Tak perlu tidur seketika. Sebab tarawih itu sendiri termasuk dalam qiyamul lail. Kalau kamu mengerjakan tarawih, maknanya kamu telah mendirikan qiyamul lail ya. Okey. Itu kelebihannya. Kemudian tentang witir. Satu lagi, kalau kita mendirikan solat tarawih, disusuni selepasnya ialah witir 3 rakaat 2 salam. Ya. Tapi sekarang ni, kalau kamu pergi ke masjid, ke surau dan sebagainya, kamu tengok ramai yang tidak mendirikan solat witir. Sebenarnya sangat rugi ya tidak mengerjakan solat witir bersama dengan imam. Jadi sekarang kamu dah tahu, jadi tolonglah jangan keluar walaupun kalau kamu nak buat 8 rakaat ke, okey. Jadi kamu sebelum keluar daripada masjid atau surau, dirikan dulu solat witir ya. Itu adalah lebih baik ya. Kemudian baik, tentang rasanya dah faham ya tentang tarawih. Tarawih ni semua orang buat daripada kamu kecil sampailah sekarang ya. Jadi sekarang kita tengok dia apa beza qiyamul lail. Qiyamul lail tu bangun malam. Tahajud tu solat. Okey, apa kaitan antara duanya? Okey. Jadi pasti ada di kalangan kita semua tidak mengetahui atau kurang faham apa perbezaan qiyamul lail dan tahajud. Tahajud itu merupakan ibadat solat sunat yang dilakukan selepas solat isyak, tetapi dengan syarat kita harus tidur dulu seketika. Macam yang cikgu sebutkan tadi, kamu kena tidur dulu sekejap atau seketika, lepas tu barulah kamu dikira untuk bangun berqiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail ni biasanya bolehlah kamu mendirikan solat tahajud, solat taubat ataupun solat hajat ataupun solat tasbih ya. Okey. Jadi kalau solat tahajud itu boleh didirikan 2 rakaat, boleh juga dikerjakan 4, 6, 8 dan 12 rakaat ya. 2 rakaat bagi 1 salam. Okey. Kemudian macam mana ya? Ada tips ya. Kita nak bangun pagi-pagi, orang lain tidur, kita nak bangun. Okey. Jadi cikgu berharap untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 tolonglah ya belajar untuk bangun malam. Okey, untuk dirikan solat, ya, solat tahajud, solat taubat dan juga solat hajat. Okey, kalau tak nak pun tak nak banyak-banyak tu awak buat solat solat tahajud saja pun boleh ya. Lepas itu kamu teruslah mengulang kaji pelajaran. Okey. Baik, apa dia nak tips untuk bangun ya? Untuk bangun. Menurut Imam Ghazali ada 5 tips ya. Kita nak bangun malam, kita kena kurangkan makan ya. Okey. Kalau di bulan puasa kurangkan makan waktu berbuka. Jangan makan kenyang sangat. Bila kita makan kenyang sangat, bukan sahaja kita nak bangun untuk solat tahajud, untuk mendirikan solat tarawih pun kita rasa berat sebab perut kenyang. Bila perut kenyang dia akan jadi mengantuk ya. Kemudian yang kedua ialah kurangkan kerja-kerja berat sehingga tak mampu untuk bangun di malam hari. Okey. Kerja-kerja berat nak angkut barang ke, nak buat apa ke, itu ini semacam-macam lah. Okey, nak mengecat rumah lah sebab nak raya. Tapi bila kita buat kerja berat, malamnya sudah pasti kita tak boleh bangun sebab badan kita rasa letih ya, penat. Yang ketiga ialah kita kena tidur sekejap di tengah hari. Okey, maknanya balik sekolah kamu kalau hari biasa kamu boleh makan, kemudian mandi dan solat zuhur.
Kemudian selepas itu bolehlah kamu tidur dalam sejam, dalam 30 minit atau 40 minit untuk refresh balik badan kamu. Jadi malam nanti kamu akan mudah, dan jangan tidur lewat sangat ya. Jangan kata tidur sampai pukul 1, pukul 2, lepas tu pukul 5 kamu dah nak bangun untuk qiyamul-lail. Jadi tak boleh macam tu. Tidurlah selewat-lewatnya pukul 11. Lepas tu malam tu awak bangunlah pukul 4, 4:30. Cikgu ada pengalaman ya, dulu masa cikgu ambil SPM seperti kamu juga, cikgu pun bangun untuk qiyamul-lail, untuk solat tahajud, solat sunat, solat hajat dan sebagainya pada pukul 4:30 pagi. Dekat-dekat dengan peperiksaan, cikgu bangun pukul 3:30 pagi. Tetapi pukul 10:30, pukul 11 cikgu dah tidur. Okay? Kalau kita lewat sangat tidur, kita tak boleh bangun. Okay? Jadi macam itulah. Lepas tu balik sekolah nanti cikgu akan tidur balik sekejap. Lepas tu bangun, kemudian relax sekejap, okey. Lepas tu mandi, lepas tu kita solat asar ya. Lepas tu kita ulang kaji balik. Okey, buat kerja-kerja sekolah dan sebagainya. Okey. Jadi nak mencapai kejayaan ni sebenarnya bukan mudah ya, bukan mudah. Perlukan pengorbanan. Ini untuk anak-anak yang akan menduduki SPM pada tahun ni. Jadi kamu kena berkorbanlah. Korban tidur. Okey, korban tidur. Okey. Jadi cuba bangun malam ya. Bangun malam dengan bersolat dulu. Bersolat dulu, kemudian barulah kamu mentelaah pelajaran. Okey. Dan yang keempat ialah menurut Imam Ghazali, kita kena mengelak dari melakukan dosa. Dosa ni banyak sekarang ni. Orang suka bergosip. Bergosip itu dosalah ya. Kita bergosip tu kadang-kadang kita menabur fitnah secara tak langsung. Kadang-kadang kita mengata orang secara tak langsung. Jadi hilanglah. Okey. Hilanglah keberkatan kita. Lepas tu kita pun rasa macam macam ada yang tak kena. Bila kadang-kadang tak tahulah anak-anak kan. Kalau cikgu, bila cikgu bercakap pasal orang lain kan, ataupun mendengar gosip, kadang-kadang terfikir, dosanya aku. Jadi tolonglah ya, tolong kita jangan melakukan dosa ya. Kemudian okey, apa hikmah untuk hikmah kepada mereka yang mengerjakan qiyamul-lail, iaitu bangun tengah malam itu untuk mendirikan solat. Okey. Okey. Hikmah yang pertamanya ialah meningkatkan keimanan individu. Okey, meningkatkan keimanan kita. Okey, kepada Allah, kepada Rasul kita, ya. Jadi kita jaga diri kita ya. Yang kedua, meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat kita akan naik. Okay. Kita tak tahu kan, tapi kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu perkara yang tak baik tu, ada sesuatu yang di dalam naluri kita yang menyebabkan kita rasa kita tak boleh buat. Macam ada orang yang bercakap dengan dalam diri kita, ada sesuatulah yang bersuara ke, bukan bersuara, maksudnya ada sesuatu yang menyebabkan kita rasa kita tak boleh buat benda tu, dosa. Kita akan ingat pada dosa. Kemudian yang ketiga, kita bangun qiyamul-lail, kita dapat beribadah dengan khusyuk. Ya. Sebab di siang harinya kita banyak melakukan apa-apa kerja, ya, kerja-kerja ya, dengan homework, dengan kita berchatting, kita main game sekejap, kita tengok movie ke apa-apa, kita buat latihan. Kadang-kadang kita dalam masa 24 jam tu kita tak ada masa dengan Allah. Jadi kalau kita bangun berqiyamul-lail, kita akan rasa kita hanya berinteraksi dengan Allah. Okey. Jadi kalau kita solat pun kita solat dengan
khusyuk. Kalau kita minta pun, minta terus rasa kita, hubungan kita dengan Allah. Terus. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita nak minta sesuatu, adalah lebih baik kalau kita mengeluarkan air mata. Kita menangis. Okay? Kita menangis, kita minta dengan Allah. Ya. Yang seterusnya ialah mendidik jiwa bersyukur dengan nikmat kesihatan dan nikmat waktu malam yang tenang. Okay? Kita bangun malam semestinya kita akan rasa tenang saja. Okay? Kalau bilik awak tu ada bilik kamu dekat dengan tingkap, pandang ke langit. Tengok suasana ke bawah, tengok orang semua tidur dan kita yang bangun untuk berinteraksi dengan Allah. Okay? Yang seterusnya melatih diri menjadi insan yang bertakwa. Ya, melatih diri untuk menjadi insan yang takwa. Melatih diri memperbanyakkan amalan sunat. Okay? Memperbanyakkan amalan sunat. Amalan sunat ni sebenarnya banyak. Ya. Kamu berselawat, berzikir, okay? Baca Al-Quran, okay? Bersedekah. Semua tu amalan sunat. Termasuklah kamu mengerjakan solat tahajud. Okay? Dan maknanya kamu qiyamul lail, bangun di waktu malam hari. Dan yang akhir sekali ialah mendidik jiwa melawan hawa nafsu dan syaitan. Okay, ini penting ya. Bila kita sentiasa bangun, ya, mula-mula kita rasa susah, lepas tu dah lama-lama dah jadi kebiasaan. Kalau kita tak bangun pun kita menggeliat sana, menggeliat sini, tapi kita rasa tak boleh tidur. Itu maknanya Allah dah jentik hati kamu untuk kamu bangun dan mendirikan solat sunat, tahajud, tasbih, ya, taubat dan hajat. Dan melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu dan syaitan. Maknanya tak adalah kita buat perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Okay. Okay. Baik, cikgu nak masukkan sikit saja. Tadi cikgu cerita pasal keistimewaan kan. Jadi untuk bulan Ramadan ni, cikgu ingatkan lagi sekali ada banyak keistimewaan tarawih ya. Salah satunya tarawih itu adalah qiyamul lail. Tarawih itu dikira qiyamul lail untuk dalam bulan Ramadan sahaja. Dan apakah keistimewaan tarawih pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan? Okay. Yang istimewanya ialah tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain ialah malam Lailatul Qadar. Yang ini orang semua nak cari. Okay. Sebabnya malam Lailatul Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu maknanya lebih kurang 83 ataupun 84 tahun. Kalau umur kita. Kita beribadah satu malam pada bulan ganjil dan katakanlah bulan itu ialah jatuhnya malam Lailatul Qadar, makna kita antara orang yang bertuah. Sebab kita akan dapat ganjaran pahala 1000 bulan. 83 atau 84 tahun. Al-Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Malam ganjil ialah malam pada 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada 5 malam. Okay. Kalau kamu rasa ada kudrat, kamu bangunlah untuk berqiyamul lail dan mendirikan solat. Walaupun Ramadan dalam bulan Ramadan tarawih itu dah dianggap qiyamul lail, tapi bangun lagi untuk tengah malamnya. Bangunlah pukul 5 ke, pukul 4.30 ke, pukul 4 ke, tak dapat pukul 5.30. Sempat solat dua rakaat tahajud pun alhamdulillah. Sebab nak mengajar diri kamu. Okay. Baik, cikgu rasa sampai situ saja. Cikgu harap
kita semua dah tahu apa kelebihan bulan Ramadan ni, dan ada lagi masa ya, masa yang berbaki. Kita dah hari ni hari yang ke-15 hari bulan ya, hari yang ke-15 hari bulan. Bukan 15 hari kita dalam bulan Ramadan, hari ke-16 nuzul Al-Quran. Okey. Jadi kita cubalah ya. Cubalah bermula dengan malam ini untuk kita bangun berqiyamul untuk mendirikan solat, dan di samping tu jangan tinggalkan solat sunat tarawih. Okey. Bagi orang perempuan yang tak dapat mendirikan solat kerana datang haid ataupun bulan, jangan rasa sedih ya. Kamu boleh berzikir ya, berzikir dan berselawat dalam hati, dan menolong ibu kamu menyiapkan juadah ya, berbuka puasa, dan juadah untuk sahur pun banyak pahalanya. Okey, jadi setakat ini dulu. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu datang, dah stop. Cikgu nak tutup tutup. Okay.